Assalamualaikum, selamat kembali ke channel saya. Bilangan kes melibatkan varian Omicron semakin hari semakin meningkat. Dan di dunia, setiap benua, melainkan benua Antartika, sudah ada kes varian Omicron. Di Malaysia, kita telah melaporkan kes pertama pada 3 Disember 2021. Dan kebanyakan negara sudah mengadakan travel ban ataupun sekatan perjalanan udara daripada negara-negara yang terbabit. Persoalan dia, kenapa negara sedang kecoh dengan varian Omicron ini? Dan kenapa WHO mengklasifikasikan ia sebagai variant of concern ataupun varian yang dibimbangi? Jangkaan awal mengatakan bahawa varian Omicron ada potensi menjadi lebih ganas berbanding dengan varian Delta. Persoalan dia, kenapa begitu sekali dan apakah 3 ciri yang sekiranya ada pada varian Omicron bakal merisaukan satu dunia? Dan apakah tindakan yang wajar yang boleh kita amalkan? Semua ni dalam video kali ini. Varian Omicron pertama kali dilaporkan di Afrika Selatan pada 24 November 2021. Dan ketika itu, saintis Afrika Selatan telah menemui bahawa terdapat lebih daripada 30 mutasi pada protein pepaku untuk varian Omicron ini. Yang merisaukan ialah kerana mutasi yang dijumpai adalah mutasi yang sama dalam varian yang sebelumnya yang menyebabkan varian tersebut dapat menjadi lebih berkesan menjangkiti manusia. Dan ada juga mutasi dalam varian sebelum ni yang menyebabkan ia boleh elak daripada sistem imun badan. Perlu kita ingat bahawa protein pepaku inilah bahagian pada virus COVID-19 yang menyebabkan ia boleh mengenal pasti ACE2 receptor pada sel badan manusia dan kemudian masuk ke dalam sel itu dan menjangkiti tubuh badan kita. Dalam masa yang sama, protein pepaku ini jugalah yang akan activate ataupun aktifkan sistem imun badan untuk menghasilkan antibody yang khusus yang akan melekat pada protein pepaku yang akan nanti antibody ini memusnahkan virus COVID-19 itu. Kita risau sekiranya ada mutasi pada protein pepaku, maka persoalannya ialah adakah antibody yang dihasilkan melalui jangkitan secara semula jadi ataupun vaksin yang telah diberikan kepada kita, antibody itu adakah ia boleh berkesan untuk mengenal pasti protein pepaku tadi? Ini persoalan penting dan yang akan merisaukan saintis seluruh dunia. 3 ciri berkenaan varian Omicron yang sedang dikaji oleh saintis seluruh dunia. Yang pertama, tahap kebolehjangkitan ia. Data awal menunjukkan bahawa di Afrika Selatan, kes reinfection sedang meningkat berlipat kali ganda dan kini jangkitan varian Omicron adalah lebih tinggi ataupun dominan berbanding dengan Delta varian. Laporan awal juga mengatakan bahawa jangkitan oleh varian Omicron adalah 2 sehingga 3 kali ganda lebih cepat berbanding varian Delta. Yang kedua ialah tahap keterukan simptom ataupun gejala di kalangan pesakit yang dijangkiti oleh varian Omicron. Setakat data awal, kita dapat ketahui bahawa kebanyakan kes yang melibatkan varian Omicron, pesakit menunjukkan gejala-gejala yang ringan. Jadi, setakat ini adalah berita yang agak baik dan harapnya apabila dapatan dikeluarkan lebih banyak, kita akan melihat trend yang sama. Bayangkan sekiranya kadar jangkitan dia adalah tinggi tetapi tahap keterukan adalah sangat rendah, maka ia boleh diumpamakan seperti satu sesama yang biasa. Jangkitan tu berlaku tetapi kita tidak menunjukkan gejala yang berat sehingga terpaksa dimasukkan ke dalam hospital. Maka harapnya varian Omicron sedemikian adalah ciri-cirinya. Persoalan yang ketiga ialah adakah Omicron kebal terhadap vaksin? Ini persoalan yang paling kita risaukan. Data berkenaan ini masih diteruskan dan antara kajian yang dilakukan ialah kajian makmal juga kajian di lapangan, yang mana kajian makmal melibatkan haiwan dan juga menggunakan darah, secara khususnya plasma daripada manusia yang telah divaksin untuk melihat sekiranya antibody yang berada dalam plasma manusia boleh memusnahkan varian Omicron. Maka kita tunggu dalam masa lagi 2-3 minggu, mudah-mudahan WHO dan juga pihak-pihak berwajib akan mengeluarkan fakta akhir berkenaan ciri-ciri varian Omicron. Jadi apakah tindakan yang perlu kita lakukan? Pertama sekali, jangan panik. Dalam masa yang sama, negara ada melaksanakan segala tindakan yang terbaik, contohnya travel restriction dan juga ujian terhadap mereka yang datang daripada luar negara. Di peringkat individu, kita perlu sedaya upaya melaksanakan segala SOP yang telah ditetapkan. Amalkan 3W dan 3C, dan kepada anda yang telah mendapat temujanji booster dose, sila dapatkan secepat mungkin. Akibat daripada varian Omicron ini, Malaysia telah tangguhkan untuk kita masuk ke fasa endemik. Sekiranya anda ingin tahu tentang apa itu endemik, boleh tonton di link di atas.
Dan terima kasih sekali lagi kerana anda telah menonton video ini. Apa kata anda berkenaan varian Omicron? Sila komen di bawah dan juga komen apakah tajuk yang ini anda tonton selepas ini. Pada anda yang telah subscribe, terima kasih saya ucapkan. Kepada yang belum subscribe, sila subscribe, like dan share. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.